أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan limpah rahmat daripada Allah dapat kita sama-sama bertemu dalam sesi belajar secara online. Ustazah tengok video sahaja. InsyaAllah dalam sirah perangan Islam ini, dalam bab ini, insyaAllah dalam unit yang ke-6, insyaAllah anak akan kupas dan huraikan berkenaan dengan pensyariatan hukum pada penghujung zaman Khulafa' ar-Rasyidin. Dalam pecahan-pecahannya, kedudukan siasat, kemunculan Syiah dan Khawarij, serta kesannya kepada ilmu fiqh, aliran mazhab-mazhab fiqh, macam-macam lagi lah, termasuklah madrasah al-Hijaziyah, madrasah al-Iraqiyah dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bicarakan dalam bab. Ustaz-ustazah yang saya kasihi sekalian, sewaktu hayat baginda Nabi Muhammad SAW, dialah sebagai ketua kepada kaum muslimin. Ialah sebagai ketua untuk segala masalah-masalah, sebagai sumber rujukan bagi kaum muslimin. Sebelum hijrah, Nabi SAW telah membuat satu perjanjian dengan kaum Ansar yang dinamakan perjanjian Aqabah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan semua pihak harus bersedia memperjuangkan Islam. Tak kira siapa sekalipun dia buat perjanjian, kena memperjuangkan Islam. Setelah hijrah, diwujudkan pula Majlis Syura dengan tujuan untuk membincangkan sebarang masalah-masalah ataupun permasalahan yang berlaku, dan melantik amir ataupun ketua bagi wilayah-wilayah Islam. Masa zaman ini Rasulullah lantik para amir-amir, ketua-ketua ni di setiap pelosok wilayah Islam. Rasulullah lantik mereka sebagai amir untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Majlis Syura ini terdiri dari sahabat yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu. Dalam Majlis Syura itu, Rasulullah lantik daripada sahabat-sahabat ini mempunyai berbagai kepakaran dalam bidang masing-masing. Ada dalam bidang kedoktoran, ada dalam bidang astronomi, ada dalam bidang fiqh, ada dalam bidang usul, ada dalam bidang kejuruteraan, ada dalam bidang sains dan sebagainya. Jadi dilantik daripada kalangan ahli Majlis Syura ini, di kalangan para sahabat yang arif dalam berbagai bidang. Dan dasar-dasar pentadbiran Islam pada masa ini
berkonsepkan taat dan setia. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Dan konsepnya juga pada masa ini persaudaraan agama. Dia nak tarik penganut-penganut agama lain itu dengan cara ada dalam istilah sekarang ini dia panggil tahaluf siasi. Ada dah konsep-konsep itu, sudah ada bibit itu pada zaman ini. Dan pada zaman ini juga pentadbiran Islam pada masa ini melantik hakim-hakim itu di kalangan orang-orang Islam. Dan juga apabila berlaku masalah, sistem syura atau mesyuaratlah menjadi sebagai dasar utama untuk menyelesaikan masalah di dalam pentadbiran Islam. Ustaz-ustazah yang saya kasihi sekalian, perkara yang pertama yang ingin saya sentuh adalah berkenaan dengan siasat. Apakah yang dikata siasat syar'iyah? Apakah yang dikata fiqh siasat? Apakah yang dikata itu makna siasat? Hari ini saya nak kupas secara ringkas berkenaan kedudukan siasat pemerintahan Islam ataupun kedudukan siasat syar'iyah. Apakah yang dikatakan siasat? Siasat itu adalah politik. Politik dalam pentadbiran Islam, politik dalam syariat Islam bagaimana? Bila sebut politik, ustaz-ustazah, apa yang paling penting dalam politik? Ketua. Kalau dalam daerah, majlis daerah, YDP daerah. Kalau majlis, kalaulah di negeri, menteri besar. Kalaulah di peringkat negara, Perdana Menteri. Tetapi dalam sistem Islam diletakkan orang yang paling utama itu dinamakan khalifah. Apakah yang dikatakan dengan maksud khalifah? Pemimpin. Apakah yang dikatakan dengan pemimpin? Itu yang kita nak tahu. Yang katakan khalifah-khalifah ini, ia adalah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud pengganti. Khalifah-khalif ini, khalif iaitu pengganti. Maksud dia adalah untuk mengganti kepimpinan Rasulullah SAW sebagai ketua dalam mentadbir agama Islam. Pada zaman ini, syarat-syarat untuk menjadi khalifah ialah mestilah seorang Islam. Makna kata untuk pelantikan khalifah ini, pertamanya tidak dapat tidak, la budda, mestilah orang Islam. Yang kedua, syarat pelantikan ini adalah seorang lelaki yang merdeka. Merdeka di sini maksudnya berkemampuan. Berkemampuan. Dan yang paling penting, seorang khalifah ini perlu tahu dan tidak dapat tidak, seorang yang nak digelar sebagai khalifah ini mesti arif, mesti faham dalam urusan agama Islam. Dengan keseluruhan sistem Islam, baik dari segi fiqhnya, dari segi akidahnya, dari segi siasatnya, semua adalah berteraskan Islam. Nak lantik jadi khalifah ini, mestilah orang yang betul-betul faham tentang Islam. Sebab apa? Sebab sistem khalifah tidak sama dengan sistem menteri besar. Sistem khalifah tidak sama dengan sistem Perdana Menteri. Sebab sistem khalifah adalah untuk menjalankan syariat Islam di atas muka bumi. Di antara tanggungjawab khalifah ini ialah menguruskan pentadbiran negara, mengawal ataupun mengawal seliakan pelaksanaan undang-undang Islam, menyerahkan tugas-tugas kepada orang-orang yang amanah dan berpegang teguh dengan syariat, dan memastikan orang di bawahnya, rakyatnya juga berpegang teguh dengan syariat. Bila sebut khalifah, di era inilah kita nak tengok macam mana
pembentukan pembentukan khalifah ataupun pelantikan khalifah. Dan kita tengok pada zaman ini, kita nak tengok proses-proses pelantikan khalifah dan masalah-masalah yang berlaku. Ustaz-ustazah yang saya kasihi sekalian, seperti mana yang saya ceritakan sebelum ini, Nabi Muhammad SAW wafat tanpa meninggalkan sebarang wasiat mengenai siapakah yang akan menjadi pengganti khalifah. Di antara sahabat-sahabat yang layak untuk jadi khalifah saat itu ramai. Mereka di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Utsman, Ali karramallahu wajhah, dan ramai lagi sahabat-sahabat lain. Kenapa Sayyidina Abu Bakar dilantik sebagai khalifah yang pertama? Ini kita nak tahu. Macam manakah proses pelantikan itu? Ustaz-ustazah yang saya kasihi sekalian, proses pelantikan itu berlaku apabila apa? Apabila sistem syura ataupun pemuafakatan mesyuarat dilaksanakan. Ustaz-ustazah yang saya kasihi sekalian, Nabi kita tinggal tanpa bagi wasiat pun. Jadi para sahabat berbincang untuk menentukan siapakah khalifah yang pertama ataupun pengganti yang pertama selepas Rasulullah SAW. Ustaz-ustazah, Nabi kita, dia tak sempat untuk memikirkan hal-hal dunia. Saat-saat dia ingin menghembuskan nafas yang terakhir, apa yang dia ingat? Umat dia sahaja. Ustaz-ustazah, sudilah ingin saya berkongsi cerita bagaimanakah saat-saat getir sebelum Rasulullah SAW menghembuskan nafas yang terakhir. Ustaz-ustazah, ceritanya begini. Di suatu subuh yang hening, di suatu subuh yang cukup syahdu, di suatu subuh yang begitu tenang, indah, lagi menyayukan, Rasulullah SAW dalam keadaan gering ataupun dalam keadaan demam, dalam tubuhnya yang begitu lemah, begitu lemah keadaan tubuh. Ketika itu anaknya Fatimah Az-Zahra sentiasa berdampingi beliau. Ada juga ketika itu bersamanya adalah Sayyidina Ali. Rasulullah SAW pada pagi subuh yang hening, dia tidak mampu, merasa badannya begitu lenguh, begitu lemah untuk bangun daripada tempat tidurannya. Daripada rumahnya terdengar Bilal melaungkan azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh berkumandang. Wajah Nabi Muhammad kelihatan sayu mendengar kalimah membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah azan, sahabat-sahabat menanti Rasulullah SAW di masjid, menunggu kedatangan Rasulullah SAW untuk mengimamkan solat subuh pada pagi itu. Apabila waktu subuh semakin lewat, hari semakin
matahari ingin mengintai wajahnya. Waktu subuh pun hampir habis. Abu Bakar bersama para sahabat pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketuk pintu rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Ketuk pintu. Apabila ketuk pintu, Fatimah buka, Abu Bakar di hadapan. Tanya, kenapa Rasulullah belum datang lagi ke masjid? Semua sahabat-sahabat sedang menanti Rasulullah untuk menjadi makmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Fatimah berkata, ayahku sedang demam. Rasulullah bangun, gagahi juga, dan sahabat memapahnya, memapah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid. Rasulullah berpesan kepada Abu Bakar, bagi tahu Abu Bakar, suruh dia imamkan solat subuh pada pagi ini. Aku merasa tubuh begitu lemah sekali. Maka apabila sahabat beritahu kepada Abu Bakar, Abu Bakar pun mengimamkan solat subuh, dan Nabi menjadi makmum pada pagi itu. Seusai solat subuh, Nabi kembali dipapah oleh para sahabat dan dibawa pulang ke rumahnya. Apabila subuh semakin menjangkau, mataharinya naik, memancar cahayanya. Di waktu duha yang begitu hening, di waktu duha yang begitu tenang, di waktu duha itulah tiba-tiba rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketuk. Tok, tok. Fatimah berlari-lari anak ke muka pintu dan membuka pintu. Assalamualaikum, jawab seorang pemuda. Fatimah menjawab di sebalik pintu, Waalaikumsalam warahmatullah. Siapakah kamu? Tanya Fatimah. Aku ingin menziarahi ayahmu, kata lelaki itu. Aku ingin bertemu dengan ayahmu, kata lelaki. Fatimah berkata, maafkan aku, sesungguhnya ayahku sedang sakit, ayah aku sedang demam, ayah aku tidak berupaya untuk bangun, ayah aku berada di kamar tidur. Lantas apabila Fatimah memohon maaf, Fatimah memberitahu datanglah besoknya, supaya lelaki itu datang besoknya, dan Fatimah menutup pintu rumah. Lalu Fatimah berlari dari anak kepada ayahnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Fatimah, wahai ayahku, sesungguhnya ada seorang lelaki datang ingin bertemu denganmu, tetapi sesungguhnya aku tidak pernah melihat lelaki itu di kota ini, ya Rasulullah. Apabila mendengar perkabaran daripada anaknya itu, Rasulullah merenung rapat ke dalam mata anaknya, ke dalam mata putri kesayangannya. Renungan itu cukup menyayukan apabila seorang anak melihat mata ayahnya.
Dan saat renungan itu mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergenang dengan air mata. Wahai anakku, kata Rasulullah, izinkanlah dia masuk. Izinkanlah dia masuk. Sesungguhnya dialah orang yang diutuskan untuk menarik nikmat dunia ini di dalam diriku. Tercengang Fatimah, terkeduh Fatimah, tersentak jiwanya. Dialah malaikatul maut, dialah malaikat maut yang akan mencabut nyawa. Persilakanlah dia masuk ke dalam rumah kita. Lantas Fatimah berlari dari anak dan persilakan. Lelaki tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang, dia memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab salam dan merenung tepat ke wajah Israel. Rasulullah bertanya, Rasulullah dah tahu dah, saatnya sudah tiba, masanya sudah tiba. Tak kala itu Rasulullah bertanya, manakah Jibril alaihi salam? Rasulullah mencari sahabat setianya. Tak kala dia dalam kesusahan, dalam apa sekalipun, dalam peristiwa Isra Mi'raj, walau apa peristiwa pun, inilah pendamping, teman sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di manakah dia Jibril alaihissalam? Jawab malaikatul maut, ya Rasulullah, sesungguhnya Jibril sedang menunggu di atas sana untuk menyambut kedatangan rohmu ya Rasulullah. Jibril berada di atas sana bersama bidadari-bidadari untuk menyambut rohmu ya Rasulullah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah Jibril saat terakhir aku untuk bertemu dengan sakaratul maut ini, adakah dia tidak mahu menemani aku ketika aku ingin bertarung dengan sakaratul maut? Lantas malaikat maut memanggil Jibril alaihissalam. Maka Jibril turun bersama dengan malaikatul maut. Jibril kata, bagi salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah pun jawab salam. Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apakah hak aku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah hak aku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Lantas Jibril menjawab, hakmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh penghuni-penghuni langit sedang menunggu kedatanganmu ya Rasulullah.
Seluruh penghuni-penghuni langit sedang menanti kedatangan rohmu ya Rasulullah. Keduanya, Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah hak umat-umatku? Apakah hak umat-umatku ya Jibril? Lantas Jibril memberitahu, sesungguhnya hak umat-umatmu ya Rasulullah adalah mereka lah umat yang pertama akan masuk ke dalam syurga Allah. Umat Nabi Muhammad lah umat yang pertama melangkah kaki masuk ke syurga Allah. Selepas itu, Malaikatul Maut mulalah menjalankan tugasnya, menarik nyawa Rasulullah SAW dengan penuh cermat, dengan penuh berhati-hati. Tetapi ustaz-ustazah yang kata apabila bertembung dengan sakaratul maut, sakitnya Allah sajalah yang tahu. Tak kala itu, apabila seusai tugas Azrail mencabut nyawa Rasulullah SAW, apabila tubuh Rasulullah SAW semakin kesejukan, wajahnya semakin kebiruan, bibirnya semakin membeku, semakin kehitaman. Ali melihat bibir Rasulullah terkumit-kumit, seolah-olah ingin memberitahu sesuatu. Apabila Sayyidina Ali meletakkan telinganya di bibir Rasulullah, apa yang dengarnya? Ummati, ummati, ummati. Itu yang Rasulullah ingat. Untuk habis nyawanya pun masih dia ingat kepada umat-umatnya. Siapakah umat-umat Rasulullah? Kita pada hari ini, tuan-tuan, ustaz-ustazah yang saya kasihi sekalian. Ustaz-ustazah yang saya kasihi sekalian, apabila berlaku peristiwa ini semasa kewafatan Rasulullah SAW, bertembunglah fikrah ataupun pemahaman. Ada yang mengatakan Ali yang layak menjadi khalifah. Sebab apa? Ali bersama dengan Rasulullah, anak menantu Rasulullah, dia yang paling layak untuk menjadi khalifah yang pertama. Tetapi bukan semudah itu. Sebab apa? Sebab para sahabat ini memutuskan untuk mengadakan musyawarah, perbincangan. Walaupun Ali bersama dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi dipanggil untuk bermusyawarah, untuk menentukan siapakah yang layak, yang diutamakan untuk menjadi khalifah yang pertama. Jadi apabila bermusyawarah di antara sahabat-sahabat, maka kriteria daripada Abu Bakar yang paling menjurus kepada orang utama, peranan utama dalam menjadi khalifah. Di antara kriteria yang dipilih oleh sahabat ialah Abu Bakar ini, Rasulullah
alaihi wasallam selalu meminta nasihat beliau. Antara kriteria-kriterianya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta nasihat beliau dalam urusan-urusan pentadbiran. Rasulullah selalu bertanya pandangan kepada Abu Bakar tentang urusan pentadbiran, berkongsi pendapat dengan Abu Bakar. Abu Bakar juga pernah diberi kepercayaan untuk mengendalikan urusan haji ke Mekah. Dan sebab yang ketiga, yang paling kukuh, Rasulullah mengarahkan Abu Bakar mengimamkan salat sewaktu baginda dalam keadaan uzur. Maka kriteria-kriteria ini dipilih dan keputusan mesyuarat bersetuju meletakkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Peranan utama yang dimainkan oleh Abu Bakar As-Siddiq sewaktu pemerintahan, apa dia peranannya Abu Bakar mainkan? Adalah pertama sekali, Abu Bakar As-Siddiq, peranan dia yang pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW adalah dia membentuk satu pasukan untuk memerangi golongan riddah ataupun orang-orang yang murtad. Golongan ini Abu Bakar membentuk kumpulan, membentuk tim untuk membantras golongan-golongan orang-orang murtad. Golongan-golongan yang mengikut ajaran-ajaran yang terpesong, mengikut ajaran-ajaran sesat yang lainnya. Itu di antara peranan utama yang dimainkan pada zaman pemerintahan Umar, zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, peranan dia, Abu Bakar As-Siddiq memainkan peranan memerangi golongan-golongan yang enggan membayar zakat. Waktu ini Abu Bakar tegas dalam membantras golongan riddah ataupun orang-orang murtad. Yang kedua, dia membantras ataupun memerangi orang-orang yang malas, orang-orang yang tak mau nak bayar zakat. Dan pada zaman Abu Bakar inilah dia mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Zaman ini zaman pengumpulan kembali ayat-ayat Al-Quran. Daripada ada yang sahabat-sahabat hafal ayat-ayat Al-Quran, ada yang sahabat tulis di batu, tulis di kulit, tulis di pohon, tulis di berbagai apapun tempatnya, akan dikutip, akan disimpan pada masa ini. Pada era ini Abu Bakar kutip kembali dan simpan kembali semua ayat-ayat Al-Quranul Karim.